Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, muka surat 199 ayat yang ke-75. Rasanya dah masuk sikit ayat tu tapi tak apalah, kita ulang balik Ayatnya wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Tu ayatnya kan? Okey, baik, wa dan minhum di kalangan mereka. Minhum di kalangan mereka ataupun daripada mereka, semua boleh. Man orang yang ahada berjanji. Ahada berjanji Allah dengan Allah. Okey, Allah dengan Allah. Apa janji dia? Buat pembuka kata lain benar-benar jika atana dia berikan kami. Atana dia berikan kami. Dia tu Allah. Kami ni kamilah. Okey. Min daripada. Siapa yang kata ni? Yang kata ni munafik jangan salah faham. Yang kata ni munafik. Min daripada fadlihi kurniaannya lanasaddaqan kami pasti akan sedekahkan. Lanasaddaqan kami pasti akan sedekahkan. Wa dan lanakunanna kami pasti akan menjadi. Lanakunanna kami pasti akan menjadi min daripada as-salihin orang-orang yang soleh. As-salihin orang-orang yang soleh. Terjemahkan dia Puan Inun, boleh terjemahkan? Puan Inun Nahwi terjemahkan boleh? Okey Ustaz. Dan jikalau mereka orang yang berjanji dengan Allah, benar-benar jika dia berikan kami daripada kurniaannya, kami pasti akan sedekah dan kami pasti akan menjadi daripada orang-orang yang soleh. Okey, baik. Surah At-Taubah menceritakan tentang orang-orang munafik. Walaupun surah ni menceritakan tentang orang-orang munafik, tapi termasuk juga orang-orang Islam yang lemah imannya pun kadang-kadang berperangai, bersifat macam sifat orang munafik. Kita pun sama juga. Kita bukan munafik. Kita yakin Allah tu Tuhan. Kita beriman Nabi tu Rasul. Kita Islam. Tapi banyak sifat-sifat, banyak ciri-ciri munafik yang ada pada diri kita. Okey, baik. Maka hari ini Allah Ta'ala cerita tentang munafik dalam ayat ini ialah di kalangan mereka ada orang yang berjanji dengan Allah. Salah satu sifat munafik kita dah bincang dalam ayat-ayat sebelum ni, kedekut. Salah satu sifat munafik kita dah bincang dalam ayat sebelum ni, kedekut. Kedekut nak keluarkan harta. Sikit kedekut, banyak pun kedekut. Kalau keluarkan pun riak, nak tunjuk ke orang. Tak ikhlas. Okey, baik. Di antara sifat munafik ialah di kalangan mereka ada orang yang berjanji kepada Allah. Mereka berjanji kepada Allah, maksudnya mereka bersumpah guna nama Allah. Bukanlah pergi ke Allah, ya Allah aku janji padamu, bukan. Maksudnya mereka bersumpah depan Nabi guna nama Allah. Apa sumpah mereka? Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, kalaulah aku kaya, insya-Allah aku akan sedekahkan harta aku sebanyak-banyaknya dan aku akan jadi orang baik. Memang tak dinafikan dengan sebab kita miskin, dengan sebab kita tak cukup duit, dengan sebab kita tak ada banyak harta benda, menghalang kita nak jadi orang yang sedekah. Okay, sebab tu kekayaan, cari harta dituntut juga dalam Islam. Okey. Nabi SAW doa minta Nabi miskin, tapi Nabi tak suruh sahabat-sahabat doa ya macam aku doa jadi miskin. Tak. Itu permintaan Nabi dan kita tak minta, tak disuruh pun kita minta. Kita ni jadi kaya apa sebabnya? Pertama, kita nak kaya sebab kita tak nak meminta-minta. Kita tak nak hidup meminta-minta. Nabi sebut dalam hadis kadal faqiru kufran. Orang fakir hampir-hampir nak jadi kafir. Kalau miskin sangat hidup, kadang-kadang sampai salahkan takdir. Kenapa orang tu kaya aku miskin?
Kenapa dia kafir? Kaya, aku Islam miskin. Kenapa dia tak semayang pun? Kaya, aku jaga semayang miskin. Jadi orang yang miskin ni kadang-kadang Nabi kata boleh jadi kafir. Kenapa boleh jadi kafir? Sebab salahkan takdir, salahkan Allah, memarahi Allah. Jadi kita usaha nak ada harta, usaha pula buat macam-macam, niaga tu, niaga ni, tak kisah. Apa tujuan kita? Pertama, kita nak jadi orang yang nak hidup tanpa meminta-minta. Yang kedua, kita nak jadi kaya, kita nak jadi kaya banyak harta supaya kita dapat bersedekah dengan senang hati. Bersedekah dengan senang hati, tenang jiwa. Boleh tak semua sahabat-sahabat mute-kan? Boleh? Ada bunyi-bunyi lain? Boleh tak? Boleh tak? Okey? Sahabat-sahabat tolong mute-kan ya. Okey, baik. Yang kedua, kita nak sedekah dengan tenang hati. Tanpa ada perasaan, nak bagi ke tak nak bagi? Nak bagi tak nak bagi? Kadang-kadang oleh kerana tak ada duit, balik kampung. Oleh kerana tak ada duit, balik kampung. Nak bagi duit pada mak ayah pun tak boleh bagi. Bukan kedekut bukan kedekut. Jangan cakap apa, kedekut tak. Kalau bagi duit pada mak ayah masa tu, nanti dah tak ada duit dah sampai hujung bulan. Susu anak ada lagi tak beli, pamper anak dah habis. Jadi kadang-kadang tak boleh nak bagi sebab tak ada. Bukan kedekut. Ada tu, balik kampung, balik raya. Okey. Ni kisah benar. Ada yang cerita, ada yang ngadu masalah kat ustaz-ustaz. Tak bagi duit pada mak ayah tak ada. Mak ayah bagi duit kat anak dia. Anak dia 3 orang, bagi duit RM10 seorang kat anak dia. Dia kutip balik duit raya anak dia RM10 seorang tu, masuk dalam ampau lain bagi kat mak dia. Duit raya. Kat mak dia, duit raya RM30. Dah balik bagi RM30, pesan dulu tu kat mak dia kongsi dengan ayah. Allah, sedihnya lah. Sedih Kita balik kampung dengar cerita dengar cerita. Nak macam mana? Bukan tak nak bagi, bukan kedekut. Memang duit tak ada. Jadi yang kedua, kita nak ada harta supaya kita dapat bagi harta kita pada orang, mak ayah, adik-beradik dan sebagainya, dengan tenang hati, dengan rela hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita nak mati nanti dalam keadaan tidak ada hutang. Ketiga, apa tujuan kita kumpul harta, nak jadi orang yang berharta, supaya kita mati nanti dalam keadaan tidak ada hutang. Sebab berhutang ni tak baik. Imam Ghazali kata orang berhutang ni senyum di siang hari, risau di malam hari. Dapat pinjam duit orang, seronok lah. Boleh balik kampung, boleh beli baju raya anak, boleh servis kereta balik kampung. Seronok kan? Senyum di siang hari. Malam hari mending, alamak, macam mana nak bayar esok lusa? Macam mana nak bayar? PKP dah start kena bayar. PKP, apa dia panggil 6 bulan tu, dia panggil lupa dah. Moratorium kan? Dah habis 6 bulan. Dah nak start kena bayar balik rumah, dah start nak kena bayar balik kereta, dah start nak kena bayar macam-macam. Bila berhutang, mula-mula hutang dapat beli kereta baru seronoklah, tapi bila nak bayar balik, contoh zaman sekarang lagi sakit. Jadi kita nak jadi orang berharta supaya kalau boleh tak ada berhutang lagi bagus, dan kita nak selesaikan hutang-hutang kita sebelum kita mati. Kita tak nak mati dalam keadaan anak bini kena tangguh hutang kita. Nabi SAW sebut dalam hadis, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Orang mati syahid semua dosa Allah ampun kecuali hutang. Jadi yang ketiga, kita nak jadi orang berharta sebab kita tak nak ada hutang. Kita nak mati dalam keadaan tak ada hutang. Yang keempat ialah Nabi sebut dalam hadis, in taraka waladaka aghniya'a khairun min an takarahum ala yatakafafuna an-nas. Kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan mereka berharta lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin meminta-minta dengan orang ramai. Kita nak ke mati, anak-anak kita terpaksa minta sedekah. Kita nak ke mati dalam anak kita terpaksa menempat sana, menempat sini. Duk rumah sewa tu boleh bayar 2 bulan, lepas tu kena halau. Duk rumah sewa tu sempat bayar sebulan, lepas tu kena halau. Nak ke tak nak? Jadi kita nak tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka berharta. Sebab tu kita kena ada harta. Jadi, samalah juga dalam ayat ni. Orang-orang munafik ni, mereka cakap kat Nabi, Ya Rasulullah, kami ni tak kaya. Kalaulah kami kaya, mesti kami sedekah. Yang kedua, kami kaya dia orang soleh. Kadang-kadang oleh kerana tak cukup harta, masa tu tak cukup duit, masa tu terpaksa banyak bagi untuk cari duit keperluan. Bukan nak berkaya, bukan nak belagak, bukan nak sombong, tak, memang tak cukup. Jadi terpaksa bagi banyak masa lebih untuk cari keperluan. Bila banyak bagi masa lebih untuk cari keperluan, duit, keperluan dan sebagainya, maka kuranglah masa untuk ibadat. Dah tak cukup masa nak mengaji, dah tak cukup masa nak zikir, dah tak cukup masa nak masuk kelas pengajian agama. Betul kan? Jadi, tak salah pun kita nak jadi kaya untuk jadi orang senang sedekah. Bila kita dah kaya, kita dah ada ramai bekerja buat kerja kita dapat bagi banyak masa untuk ibadat pada Allah Ta'ala, tak salah pun. Cumanya yang salah, orang munafik. Itu cakap mulut mereka semasa mereka miskin. Kalaulah aku kaya, aku mesti sedekah. Aku mesti banyak bagi masa. Aku mesti bagi berjuang jalan Allah Ta'ala. Jadi ini Allah Ta'ala nak cerita janji-janji orang munafik.
Boleh juga kita kata ayat ni macam janji orang politik sebelum pilihan raya. Kalau saya dapat jawatan, saya menang pilihan raya, saya akan buat hospital kat tempat tuan. Saya akan bangunkan universiti. Saya akan buat rumah anak-anak yatim. Saya akan buat macam-macam lagi lah. Lepas dapat jawatan pilihan raya tersebut, hampir apa pun tak ada. Okey, baik, seterusnya. Fa maka, ayat 76. Fa maka, lama tak sekala, atahum, dia telah berikan mereka, okey. Lepas habis ayat ni saya ceritakan asbabun nuzul, sebab ayat ni diturunkan. Atahum, dia telah dia telah berikan mereka, dia tu Allah lah. Min daripada fadlihi, kurniaannya. Maksudnya harta benda, kekayaan, okey. Fadlihi, kurniaannya. Bakhilu, mereka kedekut. Ni memang kita panggil haji bakhil ni kan. Perkataan haji bakhil ialah huruf asalnya bakhilu, mereka kedekut, bihi, dengannya. Dengan harta benda tadi. Bihi, dengannya, dengan harta benda tadi. Wa dan tawallau, mereka berpaling. Wa sedangkan hum mereka, okey, mu'ridun, orang-orang yang selalu berpaling. Terjemahkan dia Puan Mainun. Tolong terjemahkan Puan Mainun. Jadi nak keluar awal kena terjemah dululah Puan Mainun ya. Nak keluar awal. Okey. Maka tak kala dia memberi pada mereka dari sebahagian kurniaannya, mereka kedekut dengannya, mereka berpaling, sedangkan mereka orang-orang yang berpaling atau membelakang kebenaran. Wahum mu'rid itu maksudnya memang mereka orang yang selalu senantiasa berpaling. Okey, baik. Allah cerita sifat munafik dalam ayat ni. Masa mereka miskin, tak ada duit, okey, dia kata kalau aku kaya macam si fulan, aku mesti jadi orang yang selalu bersedekah. Yang kedua, aku boleh bagi masa banyak untuk amal soleh. Tu janji mereka sebelum mereka jadi kaya. Maka Allah Ta'ala kata, sifat mereka, setelah Allah Ta'ala jadikan mereka kaya, mereka kedekut. Tak bagi pun apa yang mereka dapat tu pada orang. Bukan sekadar yang sunat-sunat ni. Yang zakat wajib pun tak bagi. Yang sunat nak sedekah anak yatim, orang miskin, memerlukan, tu jauh sangat lah tu. Yang wajib-wajib pun tak nak bagi. Dan Allah Ta'ala kata, mereka ni, bukan saja masa dah kaya, mereka berpaling. Dah kaya je jadi kedekut, tak. Sebelum ni pun memang mereka, Allah tahu dah, ini berpaling pada kebenaran. Berpaling pada apa yang Nabi SAW suruh buat. Okey, baik. Jadi, saya nak cerita dulu asbabun nuzul ayat ni. Ayat ni diturunkan mengenai, ni salah satu pendapat mufassirin. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan, kebanyakan asbabun nuzul dalam Al-Quran disabitkan oleh sahabat-sahabat. Maksudnya apa? Sahabat yang kata, ayat ni turun sebab ni. Ayat ni turun sebab ni. Ayat ni turun sebab ni. Dan menurut pengarang tafsir pedoman, dia kata kadang-kadang Allah turunkan bukan sebab tu pun. Contoh, saya ada masalah saya ngadu kat Nabi. Tiba-tiba esok lusa turun ayat menyelesaikan masalah saya. Jadi saya pun kata ayat tu turun sebab masalah saya lah. Tak. Allah Ta'ala turunkan, mungkin ada orang lain ada sama masalah macam saya juga. Jadi saya je claim ayat tu turun sebab saya. Walau di sisi Allah, Allah Ta'ala turunkan bukan sebab saya. Mungkinlah jadi sebab orang lain. Jadi kadang-kadang asbabun nuzul ni kita boleh dengar, boleh mempelajarinya, tapi kita tak boleh cakap 100% memang ayat tu turun sebab tu. Tak boleh cakap macam tu. Okay, baik, ayat ni turun untuk seorang sahabat Nabi yang bukan munafik. Kita cerita surah Taubah, surah tentang orang munafik, tapi turun tentang seorang sahabat Nabi bukan seorang munafik. Namanya Sa'labah bin Hatib. Saya dah share kisah tu dalam grup Harfiah pagi minggu lepas. Saya lupa nak share pada grup Harfiah malam. Kelas malam saya dah share link cerita tu. Saya lupa nak share dalam kelas pagi, mungkin juga sebab kita tak lalu lagi. Namanya Sa'labah bin Hatib.
Ibnu Jarir meriwayatkan cerita ni. Dia kata, Sa'labah bin Hatib seorang sahabat Nabi yang betul-betul keislamannya bukan sebagai seorang munafik. Kenapa betul nanti kita cerita. Kenapa dikatakan dia betul keislamannya? Dia dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan pada Allah supaya saya ini jadi kaya? Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tolong doa pada Allah supaya saya kaya? Maka Rasulullah kata, wahai Sa'labah, kamu tak nak ke jadi macam aku, hidup sederhana biasa, dapat bagi macam ibadat? Maka Sa'labah tetap mendesak, ya Rasulullah, boleh tak doa pada Allah supaya aku kaya? Rasulullah masih lagi nasihat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi nasihat dia. Hiduplah sekadar adanya. Dia kata, Rasulullah kata, wahai Sa'labah, kamu menjadi seorang yang miskin yang bersyukur lebih baik daripada kamu menjadi orang yang kaya tapi tidak bersyukur. Nabi nasihat dia. Tapi dia masih lagi mendesak Rasulullah supaya doa supaya dia jadi kaya. Jadi pertama kat sini. Bila dia ni orang yang sentiasa suruh Rasulullah berdoa, maksudnya dia yakin tak Nabi tu Nabi? Dia Puan Mainun boleh mute-kan tak Puan Mainun? Okey. Boleh tak mute-kan? Okey. Jadi, bila dia sentiasa suruh Rasulullah SAW doa kat dia, itu bukti pertama yang dia betul-betul beriman Nabi tu Nabi, bukan seorang munafik. Maka Rasulullah SAW pun doa, ya Allah, kayakanlah Sa'labah bin Hatib. Rasulullah doa untuk dia. Akhirnya, Ibnu Jarir kata, dia telah beli kambing, biak-biakkan, beli jual, biak-biakkan. Akhirnya, dia telah menjadi seorang yang pemilik kambing terbanyak di Madinah, sehingga kambing-kambingnya memenuhi jalan-jalan di Madinah. Banyak sangat kambing dia. Kambing siapa? Kambing siapa orang tanya? Kambing siapa? Kambing apa ni? Sa'labah. Kambing siapa? Kambing Sa'labah. Kambing siapa? Kambing Sa'labah. Allah kayakan sungguh dia. Lalu, dulu dia dapat solat berjemaah bersama Nabi di Madinah, di Masjid Nabi 5 kali sehari. Sekarang, bila dah banyak kambing, dia dapat solat malam je bersama Nabi. Dapat solat subuh, maghrib, isyak bersama Nabi. Zuhur, asar tak dapat dah. Sibuk jaga kambing. Walaupun solat Jumaat boleh buat kat mana-mana, tapi solat Jumaat bersama Nabi tu yang dikejar oleh sahabat-sahabat. Solat Jumaat kat mana-mana boleh. Betul kan? Kat Madinah, banyak lagi tempat solat Jumaat lain. Tapi mereka kejar solat Jumaat bersama Nabi tu yang mereka kejar tu. Sebab tu semasa Nabi SAW hantar Jumaat pergi pegang, ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, dia pergi keluar lambat sikit. Rasulullah tanya, kenapa kamu tak pergi lagi? Orang lain dah pergi pegang. Dia kata, aku nak solat terakhir di belakang. Dia lambatkan pergi pegang, bukan sebab urusan nak bini, kebun ladang kedai, tak. Semata-mata nak solat Jumaat terakhir, nak dapatkan pahala solat Jumaat bersama Nabi. Tu pun Nabi marah dia. Nabi kata, kamu akan lambat masuk syurga 500 tahun berbanding sahabat-sahabat kamu yang lain. Di sahabat, dia nak kejar solat Jumaat bersama Nabi tu. Jadi Sa'labah ni, dia tertinggal, mula-mula tertinggal solat malam, solat Zuhur Asar bersama Nabi. Akhirnya banyak sangat kambing dia, makin banyak kambing dia, sibuk sangat, langsung tak dapat solat Jumaat bersama Nabi dah. Sampai satu masa, solat Jumaat pun ditinggalkan. Maka Nabi SAW kata, kesian. Nabi kata, macam mana keadaan Sa'labah ni? Nabi tanya. Bila Nabi tengok dia tak ada, Nabi kalau tengok munafik tak ada, Nabi tak tahu je. Tapi oleh kerana dia sahabat yang betul-betul beriman dengan Nabi, dia orang Ansar. Maka Nabi tanya, apa cerita Sa'labah nama tak nampak ni? Maka sahabat Abu cerita, ya Rasulullah, dia sekarang telah sibuk dengan bisnes, perniagaan, pemeliharaan kambing dia. Maka Nabi SAW hantar sahabat untuk kutip zakat pada dia. Nabi SAW hantar sahabat-sahabat untuk kutip zakat daripada dia. Sahabat ni datang jumpa Sa'labah nak kutip zakat. Sa'labah kata, ya ke zakat Rasulullah suruh kutip ni? Kok ni jizyah kot. Kok ni kau saja nak kutip cukai pada aku. Tengok aku kaya sangat nak kutip cukai kot. Maka Sa'labah pun kata, pergi kutip dengan orang lain dululah. Kutip dengan orang lain dulu. Dah pergi kutip pun baru datang balik kat aku. Jadi dua orang lagi kutip zakat ni, kutip sahabatkan zakat kat orang lain. Dia telah menemui seorang lelaki daripada Bani Salim. Dia kata, Rasulullah hantar aku untuk kutip sahabat, untuk kutip zakat daripada orang-orang kaya kat sini. Salah seorang yang kamu lah. Maka lelaki daripada Bani Salim ni pun dia kaya juga. Dia kata, pilihlah untuk yang paling gemuk, paling sihat, paling cantik untuk ambil zakat. Pilihlah kambing aku, pilihlah kambing aku yang paling gemuk, paling cantik untuk zakat. Maka dua orang tu kata, tak apalah, tak perlu paling gemuk, paling cantik pun tak apa. Sekadar cukup syarat, lepas diterima syarat untuk zakat, cukuplah. Maka lelaki Bani Salim kata, tak, aku tak akan bagi yang biasa-biasa untuk Allah. Aku akan bagi yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Maka orang ambil kambing dia terbaik. Bila dah ambil kambing-kambing lain untuk sebagai zakat, pergi balik kat Sa'labah. Minta balik zakat. Sa'labah kata, kamu pergilah dulu, nanti aku fikirkan.
Pergilah dulu balik, nanti aku fikirkan nak bagi ke tak nak bagi, nak bagi ke tak nak bagi. Lalu sahabat-sahabat ni bila sampai Madinah, jumpa Nabi, tak sempat buka mulut lagi kat Nabi nak cerita pasal Sa'labah. Nabi terus kata, malang nasib Sa'labah. Malang sangat nasib Sa'labah. Nabi cakap, malang sangat nasib Sa'labah. Dia tak cerita kat Nabi lagi, Nabi dah kata. Tadi mula-mula Nabi cakap, kesian dia. Dulu dapat solat Jumaat, sekarang tak dapat solat Jumaat dengan aku. Dulu mula-mula Nabi cakap kesian dia. Tapi lepas dia tak nak bayar zakat ni, Nabi kata malang nasib Sa'labah. Lalu Allah turunkan ayat. Menurut Ibnu Jarir, Allah turunkan dua ayat ni. Ayat yang kita bincang, ayat 75-76. Lepas turun ayat ni, maka keluarga-keluarga Sa'labah dengar ayat ni turun. Dia mungkin cepat-cepat beritahu, Sa'labah, Allah turunkan ayat cela perbuatan kamu. Allah turunkan ayat cela perbuatan kamu. Maka Sa'labah dengar ayat turun mencela dia. Dia terus pergi jumpa Nabi, minta maaf dengan Nabi, dia ambil tanah buah atas kepala dia. Orang Arab dulu, bila nak tunjuk dia rasa bersalah sangat, menyesal sangat, dia akan ambil tanah, tabur atas kepala dia. Jadi ini yang kedua menunjukkan yang dia bukan seorang munafik. Yang dia bukan seorang munafik. Kalau munafik, ya aku ayat pasal dia bodoh, awak tak tahu. Dia boleh kata bukan untuk aku tu, untuk orang lain tu. Yang kedua. Maka lepas pada tu dia nak bagi zakat pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, aku tak terima zakat kamu. Aku tak terima zakat sang kamu sebab apa kamu buat kamu sekarang ni berdasarkan nafsu kamu semata-mata. Aku tak nak terima zakat kamu. Akhirnya Rasulullah SAW pun wafat. Naik khalifah, Abu Bakar jadi khalifah. Dia bawa harta zakat dia nak bagi pada Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau Rasulullah terima, aku pun tak nak terima juga. Aku pun tak nak terima juga. Abu Bakar pun wafat, maka naik Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia telah buat berbagai-bagai cara. Pujuk anak-anak Sayyidina Umar, pujuk isteri-isteri Nabi, suruh pujuk Sayyidina Umar untuk terima zakat dia. Sayyidina Umar tetap tak terima zakat dia. Kemudian naiklah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Masa tu dia dah meninggal dunia. Dia tak sempat nak bagi zakat. Nak tunggu haul cukup setahun tu tak sempat. Dia nak bagi zakat, dia dah meninggal dunia. Jadi, ulama-ulama sirah kata dia meninggal dunia sebagai seorang Islam, bukan sebagai orang kafir. Kalau munafik meninggal dunia, kita hukumnya kafir lah. Dia sebagai seorang Islam. Jadi pengajaran dalam cerita ni ialah, apa Allah Ta'ala buat pada kita, tu yang terbaik untuk kita. Kita rasa kalau aku kaya, mesti aku lagi baik. Kalau aku lagi kaya, mesti aku lagi alim. Kalau aku lagi kaya, mesti aku lagi dapat macam ibadat pada Allah. Tak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura. Allah kata, kalaulah Allah Ta'ala luaskan rezeki pada seseorang, nescaya mereka akan lebih melampau. Nescaya mereka akan lebih melampau. Tengok surah Syura. Tolong baca terjemah dia, Puan Hayati boleh? Surah Syura, jangan muka surat 486. Ayat yang ke-27. Ayat ke berapa Ustaz? 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan ukuran yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap hamba-hambanya, lagi Okey. maha melihat. Allah Ta'ala kata, kalau aku luahkan rezeki pada kebanyakan hamba-hambaku, mereka mesti melampau. Okey? Sebelum ni nak buat maksiat, duit tak ada. Allah Ta'ala bagi kaya. Masa tu nak buat maksiat senang-senang. Sebelum ni dia jenuh kumpul duit nak buat maksiat. Sekarang bila Allah dah bagi kaya, hari-hari boleh buat maksiat. Jadi Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Allah Ta'ala tahu tu terbaik untuk kita. Allah tu hujung tu, ayat yang Puan Hayati baca tadi, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala maha mengetahui dengan teliti. Allah Ta'ala bukan tahu zahir saja. Allah Ta'ala tahu hati dia tu nak buat maksiat tu. Cuma tak cukup duit. Cukup duit memang hari maksiat semua-semua. Kita pun kadang-kadang, kita satu contoh maksiat lah ayat ni. Kedekut. Kita pun kadang-kadang berang kan. Kita lah. Saya pun kadang-kadang kalau aku kaya, aku nak bayar sponsor budak ni, sponsor budak ni, sponsor budak ni. Tapi bila Allah bagi kita rezeki lebih, kita punya keperluan pun kita nak lebih. Orang Melayu kata lagi besar periuk, lagi besar keraknya. Betul kan? Betul ke? Kalau saya silap, rasanya betul dah macam tu. Lagi besar periuk, lagi besar keraknya. Betul ke Puan Hayati? Tak silap saya lah. Puan Hayati pernah dengar ke Puan Hayati? Benar, betul. Kalau gaji dah 10,000, takkan nak pakai kereta kancing. Mestilah kena pakai kereta gaji yang sesuai. Takkan ada rumah teres biasa, mestilah kena rumah banglo yang sesuai. Jadi bila lagi besar gaji, lagi banyak keperluan, maka lagi kemungkinan untuk sedekah tu kurang. Jadi kita berangan macam tu lah. Jadi kita tak ada masalah. Doa Allah bagi kaya. Tapi kita kena syukur apa Allah buat pada kita sekarang. Takut lagi kaya, contohlah. Takut lagi kaya, lagi tak ada masa.
nak belajar agama lagi, tak ada masa nak macam-macam. Jadi ayat ni kalau kita tengok cerita tadi Sa'labah. Jadi Sa'labah bukan seorang munafik, dia orang Islam yang tulen, cuma sifatnya dicela dalam ayat ini. Jadi sama ada ayat ni turun untuk dia atau bukan untuk dia, wallahu a'lam. Tapi kalau tengok buku-buku tafsir, semua menyabitkan ayat ni turun untuk dia. Walau bagaimanapun Syekh Muhammad Al-Rashid Ridha kata, macam saya cakap tadi, setiap ayat Quran bukanlah turun spesifik untuk siapa-siapa. Dan kalau tengok ayat ni Allah guna lafaz plural, bakhilu. Mereka kedekut. Jadi kalau bakhilu tu takkan dia seorang, takkanlah Sa'labah seorang. Dia ayat ni sebenarnya turun untuk orang munafik. Kebetulan sifat Sa'labah masa ni kena dengan sifat orang munafik, maka dia merasakan sangat-sangat ayat ni turun untuk dia, sebab tu dia sungguh-sungguh nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan kesilapan dia. Okey, baik. Seterusnya, kemudian Allah Taala kata dalam ayat ni, wahum mu'ridun. Orang munafik ni sebenarnya mereka memang dah jadi kebiasaan berpaling sombong. Bukan masa kaya ni je mereka berpaling. Sebelum ni pun mereka sentiasa berpaling. Apa Nabi sebut sifat orang munafik? Nabi kata ayatul munafiki salah, sifat munafik 3. Iza hadasa kazaba. Bila cakap mesti tipu. Tak perlu tipu pun saja nak tipu. Tak ada kepentingan pun, tak ada keperluan untuk dia tipu, tapi sengaja nak tipu. Yang kedua, wa iza wa'ada khalafa. Bila janji, mungkin janji ni lah. Janji kalau kaya nak sedekah, nak bagi masa full time untuk ibadat. Tengok-tengok kaya tak. Duit banyak pergi melancong kulu kilir. Tak ada masa juga nak ibadat pada Allah, tak ada masa juga untuk belajar agama. Macam tu. Wa idza tumina khana, sifat munafik yang ketiga Nabi kata, bila dia beri amanah dia akan khianat. Bila dia beri amanah dia akan khianat. Jadi dalam ayat ni salah satu sebab sifatnya munafik Allah cerita, sebelum kaya janji macam-macam. Lepas dah jadi kaya kedekut, berpaling tak ada. Jadi semoga kita dijauhkan daripada sifat sedemikian. Seterusnya, faham ke ayat 77 aqabahum. Allah telah memberi balasan kepada mereka. Allah telah memberi akibat kepada mereka. Aqabahum, Allah telah memberi akibat kepada mereka. Orang putih terjemah aqabahum. So he put as a consequence to them. Consequence tu balasan lah kan. Allah telah memberi akibat kepada mereka nifaqan, sifat munafik. Nifaqan, sifat munafik. Terjemah nifaqan, sifat munafik. Fi dalam qulubihim, hati-hati mereka, qulubihim, hati-hati mereka, ila sehingga yaumi hari, yalqaunahu, mereka menemuinya. Yalqaunahu, mereka menemuinya. Bi dengan ma apa yang, okey. Akhlafu, mereka telah mereka telah melanggari. Akhlafu, mereka telah melanggari. Khilaf tu langgar lah. Khilaf tu melanggar. Melanggari Allah, perintah Allah. Allah, perintah Allah. Okey. Dan mereka tulis terhadap ma apa yang wa'aduhu, mereka telah berjanji kepadanya. Wa'aduhu, mereka telah berjanji kepadanya. Wa dan bi dengan sebab ma apa yang kanu, mereka selalu yakzibun, dustakan. Yakzibun, dustakan. Terjemahkan dia Kapten Haji Latif, terjemahkan boleh Kapten Latif? Ada Kapten Latif? Okey. Tak ada Ustaz. Maka Allah telah membuat akibat kepada mereka sifat munafik dan hati-hati mereka sehingga hari mereka menemuinya dengan apa yang mereka telah melanggarinya, perintah Allah, terhadap apa yang mereka telah janji pada dengan sebelum mereka didustakan. Okey, dan dengan sebab apa yang mereka selalu dustakan. Okey, baik. Jadi Allah Taala cakap kat sini, bukan Allah masukkan sifat munafik dalam diri mereka dulu, tak. Mereka dulu yang
melakukan ataupun membiasakan diri. Mereka dulu yang melakukan, mereka dulu yang membiasakan diri dengan sifat-sifat munafik, barulah Allah Ta'ala masukkan sifat munafik dalam diri mereka. Nampak? Bukannya Allah Ta'ala cipta-cipta, okey, bubuh dalam diri sifat munafik. Tak. Mereka dulu yang bersifat munafik. Apa sifat munafik dalam ayat ni? Janji. Bila dah dapat, mungkir janji. Maka oleh kerana mereka bersifat demikian, maka Allah Ta'ala memberi konsekuensi kepada mereka dengan memasukkan sifat munafik dalam diri mereka. Jadi, orang munafik, bukan cerita pasal Sa'labah. Sa'labah lepas turun ayat, sungguh-sungguh nak taubat. Orang munafik, mereka dah tahu tu sifat munafik, mereka masih buat bodoh lagi. Allah turunkan ayat cela sifat munafik dalam surah Taubah. Mereka tahu sifat tu ada dalam diri mereka, mereka relax, tak ada sifat, tak ada perasaan nak berubah, tak ada perasaan nak taubat, tak ada perasaan nak kembali pada yang sebenar. Tapi mereka relax buat tak tahu. Ayat tu turun untuk mereka buat tak tahu. Jadi oleh kerana mereka masih buat tak tahu, maka Allah Ta'ala masukkan dalam diri mereka sifat munafik sampai bila? Sampai mati. Sampailah hari mereka akan bertemu Allah Ta'ala. Dengan sebab, tengok Allah sebut dengan sebab. Bukan Allah Ta'ala zalim. Siapa aku nak bagi jadi munafik? Bagi munafik tak. Allah bagi mereka sifat munafik dengan sebab mereka menyalahi janji mereka dengan Allah. Dulu bersumpah kalau kaya nak sedekah. Bila dah kaya tak sedekah pun, Allah masukkan sifat munafik. Yang kedua, dengan sebab mereka selalu berdusta dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita alhamdulillah selamat daripada munafik akidah. Kita orang Islam teruk macam mana pun, dosa banyak mana sekalipun, tetap yakin Nabi itu Rasul kita. Walau bagaimanapun, sifat munafik kalau ada dalam diri kita, itu satu benda yang sangat bahaya. Sifat munafik bila ada dalam hati kita, lama-lama dia telah tutup hati kita untuk menerima kebenaran, dia telah tutup hati kita untuk bertaubat daripada kesalahan kita. Jadi orang yang dia tahu dia salah, banyak ayat Quran, banyak ayat hadis-hadis yang dia dengar, kena untuk diri dia, tapi dia tak terfikir pun nak berubah. Dia tak terfikir pun nak kembali pada Allah. Dia tak terfikir pun nak jadi orang lagi baik. Maka Allah Ta'ala kekalkan sifat munafik itu dalam diri dia. Sampai bila? Sampailah kalau dia rasa dia bersalah, dia rasa dia perlu taubat dan dia sungguh-sungguh untuk taubat, Allah Ta'ala buang sifat itu pada dia. Masalah orang munafik yang dalam surah Taubah ni ialah, dia tahu ayat itu untuk dia. Dia tahu dia ada sifat sama sebiji macam ayat itu, tapi dia tak rasa dia bersalah. Maka Allah kekalkan kemunafikan dalam diri dia sampai jumpa Allah Ta'ala. Jadi kita bukan binatang. Kita bukan binatang. Tapi kalau sifat-sifat binatang ada dalam diri kita, kita boleh hidup tenang. Sifat menzalimi orang, sifat ambil hak orang, sifat tak berasa bersalah pun menganiaya orang, sifat tak rasa bersalah pun sedap mulut fitnah orang, mengatur orang. Kita bukan binatang. Tapi kalau sifat binatang ada dalam diri kita, kita kena usaha untuk keluarkan. Kita bukan munafik. Tapi kalau sifat-sifat munafik ada dalam diri kita, kita tak usaha keluarkan, maka Allah Ta'ala akan biarkan sifat munafik itu menebal dalam diri kita. Bila sifat munafik itu menebal dalam diri kita, maka sebagaimana orang munafik tak rasa apa-apa buat dosa, kita orang Islam buat dosa tak rasa apa-apa. Bahkan sedih kalau tak dapat buat banyak dosa. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Seterusnya, alam adakah tidak? Sambung. Alam adakah tidak? Ya'lamu, mereka mengetahui. Siapa mereka ni? Munafik. Anna bahawasanya Allah ya'lamu mengetahui sirrahum, rahsia mereka, wa dan najwahum, bisikan-bisikan mereka. Okey, najwahum, bisikan-bisikan mereka, wa dan anna bahawasanya Allah Allamu, maha mengetahui. Alam, maha mengetahui. Al-ghuyub, segala perkara-perkara yang gaib. Al-ghuyub, segala perkara-perkara yang gaib. Terjemahkan dia, Kak Ram. Terjemahkan Kak Ram. Boleh, Kak Ram? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya Allah mengetahui apa rahsia mereka, dan bisikan mereka, dan bahawasanya Allah Maha mengetahui segala yang gaib, segala perkara yang gaib. Baik. Orang munafik bila Allah dah bagi kaya, dia buat tak tahu je. Pertama, dia ingat orang tak tahu dia dah kaya.
Dulu masa miskin, dia kata kalau lah aku kaya, aku nak beri sedekah kan. Bila dia dah kaya, dia buat senyap. Dengan perasaan, orang kata tahu aku kaya sekarang. Orang kata tahu aku dah dapat duit banyak. Orang kata tahu aku dah dapat bisnes ni. Orang kata tahu pun. Jadi aku tak boleh sedekah lah sebab orang tak tahu. Tak boleh ingat orang tak tahu. Maka Allah Ta'ala kata, kamu ingat aku tak tahu ke kamu punya rahsia kamu dah kaya tu? Kamu rahsia tu, kamu punya rahsia kamu dah kaya tu, bukan pada orang Islam saja kamu tak tunjuk. Sama-sama munafik kamu tak tunjuk juga. A dengan B sama-sama munafik. A ni dia dah kaya, dia tak nak cerita kat B yang dia dah kaya. Takut nanti B minta duit dia. Jadi dia ingat orang tak tahu. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang kedua najwahum. Pertama sirahum najwah. Yang kedua najwah bisikan mereka. Mereka dah kaya. Mereka bisik sama-sama bagi munafik. Aku dah banyak duit lah. Benda cerita kat orang. Takut nanti Muhammad tahu dia suruh aku bayar zakat pula. Contoh. Tu contoh. Jangan cerita kat orang aku dah kaya ni. Nanti orang tahu, orang minta derma, orang minta zakat. Dia yang cerita kat orang. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, mereka tak tahu ke bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui yang rahsia-rahsia mereka, mereka berbisik. Yang ketiga, ulama kata maksud ini ialah mereka fikir orang tak tahu yang mereka tu tahu tentang ayat ni. Apa maksudnya? Kadang-kadang setengah orang tu dia ada sifat-sifat munafik. Dia dah dengar nasihat-nasihat supaya dia dah dengar nasihat-nasihat daripada penceramah, daripada ustaz supaya buang sifat munafik. Tapi dia kata apa dia? Orang bukan tahu pun aku dah tahu tentang sifat-sifat ni buruk, tercela. Orang bukan tahu pun. Jadi kat akhirat nanti aku boleh jawab, aku tak tahu. Jadi orang munafik ni dia fikir orang lain tak tahu yang kita dah tahu tentang celaan-celaan ni. Jadi mereka kedekut, mereka buat tak tahu je. Nanti bila orang tanya, kenapa tak bayar zakat? Aku tak tahu pun kena bayar. Aku tak tahu pun ayat tu turun untuk cela aku. Aku tak tahu pun ayat tu turun untuk tegur aku tak tahu pun. Jadi mereka ingat orang tak tahu yang mereka tahu. Itu maksud ayat ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Allah mengetahui rahsia mereka, mereka punya bisik-bisik, Allah tahu apa yang mereka tahu. Jadi mereka dah tahu perbuatan mereka salah. Mereka dah tahu ayat Quran turun cela mereka. Macam Sa'labah tadi, bila tahu ayat Quran turun cela dia rasa ayat tu kena kat dia terus sungguh-sungguh taubat dengan Nabi. Baguslah. Tapi munafik ni dia tahu ayat tu turun, ayat tu turun kena kat aku. Ayat tu turun sebiji lah sifat ada macam diri aku. Sifat tu ada dalam diri aku. Tapi dia buat tak tahu je. Konon-konon dia masih belum dengar ayat tu. Seolah-olah nanti kalau orang tanya, aku tak tahulah. Allah Ta'ala kata, mereka tak tahu ke? Bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui segala isi dalaman-dalaman hati mereka, semua Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sifat-sifat yang gaib, segala perkara-perkara yang gaib. Dalam surah Al-Mulk kita baca selalu kan, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Kuatkanlah suara-suara kamu, rahsiakanlah percakapan-percakapan kamu ataupun zahirkanlah percakapan-percakapan kamu. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya sehingga yang tersembunyi dalam hati pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Seterusnya, iaitu, tulis dalam bracket iaitu. Ini nak cerita lagi sifat-sifat munafik. Iaitu, allazina orang-orang yang, okey, yalmizuna mencela. Dalam juzuk amma ada surah Humazah kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah tu, apa huruf asal dia lumazah? Lam, mim, zai. Lumazah tu huruf asalnya lam, mim, zai. Daripada lam, mim, zai dalam surah Humazah tu, wailul likulli humazatil lumazah, lam, mim, zai. Tengok, yalmizu ni lam, mim, zai juga huruf asalnya. Orang putih terjemah yalmizunya defame. D-E-F-A-M-E. Defame. Betul. Saya harap saya sebut betul defame tu. Yalmizuna mencela. Al-muttawi'ina orang-orang yang sukarela. Al-muttawi'in orang-orang yang sukarela. Volunteer. Al-muttawi'in orang-orang yang sukarela. Voluntary charity. Who give voluntary charity. Al-muttawi'in orang-orang yang sukarela. Sebab tu solat sunat ada 3 nama. Pertama nama solat sunat. Yang kedua solat nawafil. Nama kedua solat sunat, solat nawafil. Yang ketiga nama solat sunat juga solat tatawwu' ni, tatawwu'. Perkataan tatawwu' berasal pada ni muttawi'in, orang yang secara sukarela. Okey, boleh orang-orang sukarela min daripada al-mu'minin, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Okey.
Fi dalam as-sadaqah, sedekah-sedekah mereka, as-sadaqah, sedekah saja, as-sadaqah, sedekah-sedekah. Wa dan alladzina orang-orang yang la tidak yajiduna mendapati illa melainkan juhdahum sekadar kesanggupan mereka. Fa maka yaskharuna mereka memandang rendah. Okey, yaskharuna kat sini they mock. Mock ni mencela lah, mengejek, memandang rendah, samalah. Yaskharuna mereka memandang rendah. Minhum terhadap mereka. Maksudnya munafik memandang rendah terhadap mereka. Minhum terhadap mereka. Okey. Okey, yaskharuna tu memandang rendah boleh, menghina boleh. Seterusnya sakhira telah menghina. Allahu oleh Allah. Okey. Allahu oleh Allah. Minhum terhadap mereka. Wadan bagi mereka. Wadan lahum bagi mereka. Azabun azab. Alimun yang pedih. Okey, baik. Ni sifat munafik banyak ada pada kita ni, sifat munafik ni. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Mawardi boleh? Dr. Mawardi terjemahkan ayat 79 ni. Ada Dr. Mawardi? Ada. Okey. Tolong terjemahkan. Okey. Iaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang sukarela daripada orang-orang yang beriman dalam sedekah-sedekah mereka, dan orang-orang yang tidak mendapati melainkan sekadar kesanggupan mereka, maka mereka memandang rendah terhadap mereka, telah menghina oleh Allah terhadap mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, baik. Ayat ini diturunkan menurut Imam Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini turun mengenai orang munafik yang mencela seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Uqail. Namanya Abu Uqail nama dia. Abu Uqail daripada Bani Anif Al-Arashi. Abu Uqail ni dia sahabat miskin. Dia sahabat yang miskin. Satu hari Nabi SAW minta sahabat-sahabat sedekah sekadar yang mereka nak sedekah untuk bantuan peperangan orang Islam. Nabi minta dengan sahabat-sahabat siapa nak bagi sedekah sumbangan, okey, untuk peperangan orang Islam. Maka sahabat-sahabat datang bagi sumbangan. Salah seorangnya Abu Uqail. Dia ni susah. Hari tu dia kerja, dia dapat 2 gantang kurma. 2 gantang kurma dia dapat. Maka bila Nabi minta sedekah, dia bagi 1 gantang untuk Nabi untuk urusan peperangan orang Islam. 1 gantang. Nabi SAW dapat 1 gantang tu, Nabi terima, ucap terima kasih, doakan kebaikan, sama macam Nabi terima dan doakan kebaikan kepada orang lain. Bukan Nabi terima dengan sebelah tangan. 1 gantang je. Orang tu bagi banyak. Tak. Nabi tetap menghargai setiap pemberian orang Islam pada masa itu. Lalu munafik kata, munafik banyak mulut ni, dia kata, apa bagi sedekah segantang? Apa nak buat? Apa orang Islam dapat bagi segantang kurma? Bagi segantang kurma apa orang Islam dapat? Tu celaan dia. Sebab dia bagi sikit sangat. Tu masuk juhdahu. Ayat kita tadi kan? Dan orang-orang yang mereka tidak dapat kecuali sekadar kesanggupan mereka. Tu je dia dapat. Bukan kedekut. Memang ada 2 gantang je kurma dia itu. 1 gantang je dia bagi. Takkan nak bagi semua anak bini nak makan apa nanti. Maka orang munafik kata, apa sedekah bagi 1 gantang je. Tak tahu apa. Sedangkan dia suka rela tak? Dia suka rela. Kalau dia tak nak bagi langsung tak apa. Tak apa. Nabi bukan paksa sahabat, semua kena bagi. Nabi tak paksa pun. Nabi pun tanya siapa yang suka rela nak bagi. Jadi dia suka rela bagi cuma sikit.
Munafik duk kutuk. Apa bagi sikit. Kemudian setelah semua orang bagi, datang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, semua orang dah bagi ke? Maka Nabi kata, wahai Uthman, semua orang dah bagi dah harta ni. Sedekah-sedekah ni kamu je belum bagi. Maka dia bagi 100 uqiyah emas. 100 uqiyah emas. Okey, 100 uqiyah lebih kurang 4,000 dinar lebih kurang. Maka Sayyidina Uthman bagi 100 uqiyah emas. Masa tu Umar Al-Khattab ada, dia kata, kamu gila ke? Kamu gila ke? Kerana pemberian terlalu banyak. Pemberian yang terlalu banyak. Maka Sayyidina Uthman kata, tak, aku tak gila. Sebab aku masih ada lagi 4,000 dinar emas kat rumah. Sayyidina Uthman bin Affan bagi banyak. Maka Nabi SAW baca doa kat Sayyidina Uthman, barakallahu fima a'taita wa baraka fima amsakta. Sebab Allah memberkati apa yang kau bagi, dan semoga Allah memberkati juga pada apa yang kau masih simpan. Doa ni yang sama bila Amil, doa yang lebih kurang sama. Amil akan baca bila kita bagi zakat ke Amil, mereka baca doa itulah pada pemberi. Sunnah Nabi baca doa macam tu. Jadi munafik kata apa? Bagi banyak-banyak tu nak menunjuk tu. Bagi banyak-banyak nak tunjuk kat orang yang dia tu kaya, bagi banyak. Jadi ada tak orang kita sifat macam ni? Bagi sikit kutuk, bagi banyak kutuk, tak bagi langsung kutuk. Ada je tak kena. Betul kan? Ada je tak kena. Kita lah. Orang tu bagi sikit, kita kata kedekut. Orang tu bagi banyak, kita kata tak menunjuk. Jadi dia bagi sikit ke bagi banyak, manfaat tak pada si penerima? Penerima tetap dapat manfaat. Dia bagi sikit ke bagi banyak, penerima tetap dapat manfaat. Kita yang kutuk ni, okey, sedekah mereka diterima ataupun tak diterima, wallahu a'lam, serah pada Allah. Tak pasti. Dia menunjuk ke, dia tak menunjuk ke, diterima tak diterima, tu serah pada Allah. Tak pasti. Tapi kita yang berkata tentang mereka tu, kutuk cela mereka tu dah pasti. Dah confirm dapat murka Allah. Ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Tu celaan Allah agak pada kita tukang kutuk ni. Bagi sikit sangat. Kedekut tu kedekut. Duit banyak bagi sikit. Pakai BMW bagi RM10. Tak baloi contohlah. Kita duk kutuk. Ataupun dia bagi banyak. Tu nak pilih hari raya tu bagi banyak. Nak suruh undi je lah tu. Mulut kita. Dia buat tu diterima tak diterima di sisi Allah tu tak pasti. Tapi mulut kita dah pasti dapat dosa. Yang ketiga, daripada seorang sahabat nama Abu Salil, dia kata, ada seorang sahabat Nabi yang mukanya kita kata buruk, pendek, hitam. Muka dia buruk, okey, pendek, hitam. Maksud buruk tu tak handsome lah, tak handsome sangat. Okey, pendek, hitam. Masa Nabi SAW minta sumbangan derma untuk peperangan, dia datang bawa unta yang sangat cantik, sangat terbaik, sangat gemuk. Maka timbul kata-kata di kalangan orang-orang yang duduk dekat Nabi, unta dia lagi cantik pada dia. Unta dia lagi cantik pada dia. Maksudnya huduh sangat tukang bagi derma ni, huduh sangat muka dia ni. Unta lagi comel pada orang. Unta lagi comel pada tuan. Okey. Maka Nabi dengar, Nabi kata apa? Wailak, celaka kamu. Nabi kata, sesungguhnya dia yang bagi derma ni lagi baik pada kamu, lagi baik pada unta dia. Jadi sifat munafik ni apa? Duk mengata ke orang je. Apa orang buat semua tak kena. Orang tak bagi langsung. Mengata, orang bagi sikit. Mengata, orang bagi banyak. Mengata. Jadi memang mulut duk kata ke orang. Sedangkan Allah kata dalam ayat ni dengan jelas, mutawi'in. Mereka tu volunteer. Sukarela. Nabi tak paksa buat, tapi mereka sukarela nak bagi. Mu tu yang kedekut. Patutnya kata kat diri kamu sendiri yang kedekut. Jadi kita ini, jangan tengok orang lain lah. Munafik zaman sekarang dah tak ada munafik akidah. Kita yang duduk di kalangan orang Islam ni, kalau kita jenis nak mengata je kat orang. Orang tak bagi mengata, orang bagi mengata, macam-macam lah kita. Orang tu bagi post gambar dia bagi kat Facebook, kita mengata. Orang tu bagi, lepas tu masuk TV, kita mengata. Jadi dia punya sedekah yang sukarela ataupun tak sukarela tu serah pada Allah. Tak tahu dia terima atau tak terima, serah pada Allah. Yang confirm bagi mereka, mereka telah memberi manfaat orang lain. Betul kan? Mereka bagi sedekah banyak, orang yang dapat manfaat tak? Orang yang terima tu tetap dapat manfaat. Diterima oleh ataupun tidak diterima sedekah dia di sisi Allah, serah pada Allah. Kalau dia bagi RM1 pun tetap manfaat kepada orang lain. Orang tu kaya, bagi RM1 je sedekah. Tetap bermanfaat juga kepada orang lain. Betul kan? Kita pernah tak menghadapi situasi nak bayar parking? Parking RM3, duit dalam beg duit ada duit RM1, 2 keping je. Lepas tu duit 20-50. Tak boleh masuk dalam mesin parking tu. Kelang kabut tak masa tu? Kelang kabut lah. Masa tu beria nak cari RM1 kat orang. Ada tak tukar RM1?
Jadi RM1 pun bermanfaat juga sebenarnya. Betul kan? RM1 tu bermanfaat juga sebenarnya. Kita dah mengatur bagi RM1 je. Oh, pakar kereta mahal bagi RM1 je. Contoh. Mulut kita sedap. Mulut. Jadi ingat, kalau mulut kita jenis macam tu, ambil ayat ni, tampalkan mulut kita. Mulut kita jenis suka mengata kat orang banyak kan. Gunting ayat ni. Gunting terjemahan ayat ni. Jangan gunting Quran tu. Gunting terjemahan bahasa Inggeris ayat ni. Bubuh kat sini. Lepas tu cermin hari-hari. Mulut aku dengan ayat ni sama. Walaupun aku bukan munafik, aku beriman pada Allah, tapi mulut aku dengan ini sama. Apa orang buat semua tak kena. Apa orang buat semua duk mengata. Mengata kat orang tu, mengata kat orang ni. Mengata rumah tangga orang tu, mengata rumah tangga orang ni. Mengata anak orang tu, mengata anak orang ni. Ada je dia nak mengata. Jadi mulut jenis gata-gata nak mengata ni mulut munafik. Mulut jenis gata nak mengata ni mulut munafik. Jadi orang tu buat salah, dia dah taubat, Allah terima taubat dia, kita tak tahu. Tapi kita yang mengata ni confirm dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kita yang mengata ni minta ampun pada Allah tak cukup, kena minta maaf kat orang tu. Jadi ingat ni untuk orang tak jaga mulut ni. Ayat ni untuk orang tak jaga mulut. Siapa? Kita lah. Jangan duk kutuk orang, kita. Sedap sangat mulut mata kat orang. Okey, baik. Kemudian Allah Taala kata apa dia? Mereka memandang rendah. Yaskharuna, mereka menghina orang Islam. Yang bagi banyak mereka kata riak, yang bagi sikit mereka hina. Nabi sebut dalam sebuah hadis pasal pemberian. Nabi kata dalam hadis, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seseorang jiran memandang rendah pemberian jiran dia walaupun kaki kambing. Walaupun kaki kambing. Dia masak, okey, dia bagi kat jiran dia kaki kambing je. Maka hadis tu nak beritahu dua perkara. Pertama, jiran yang menerima kaki kambing tu, dia janganlah rasa kaki kambing je aku dapat. Dia tak boleh rasa macam tu. Yang memberi pun, dia juga jangan rasa, alamak, aku bagi kaki kambing je kat dia. Tak. Di sisi Allah, walaupun kamu bagi kaki kambing tu tetap besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ayat ni bukan nak ajar kita bagi pada jiran kaki kambing. Jangan pula nanti bulan Ramadan, masak ayam, masak merah, bagi kaki ayam je kat jiran. Kenapa? Lepas tu bagi hadis tu kat jiran. Wahai jiran, Nabi kata jangan pandang rendah pemberian jiran walaupun kaki ayam. Woi, sahabat bagi kaki kambing tu sebab sahabat tu je dia ada. Bukan dia tokai kambing. Kalau dia tokai kambing, dia tak bagi kat jiran dia kaki kambing. Kalau dia tokai kambing, dia bagi tu sup tulang kambing kat jiran-jiran dia. Dia bagi tulang yang kat belakang, dia bagi tulang apa? Tulang paling mahal sekali tu. Kalau daging lembu, tulang kat tulang belakang. Daging kat tulang belakang tu. Saya lupa nama dia. Biasa makan je tak ingat nama. Tu dia bagi jiran dia. Ini sahabat yang bagi kaki kambing kat jiran dia tu. Memang dia tak mampu. Dia tak banyak harta. Jangan pula kita hari ni, kerja hebat. Gaji 10,000 sebulan. Bagi kaki kambing je kat jiran. Kenapa? Beramal dengan hadis Nabi. Tak, jangan macam tu. Pertama, kita sebagai orang yang menerima apa saja pada jiran-jiran, pada orang, terimalah dengan hati yang gembira sangat. Jangan terima RM1, muka lemaya, muka moyok. Tak. Contoh isteri, suami bagi 50, okey, duit belanja untuk seminggu. Contohlah. Muka moyok, masak, macam ada mempelam dalam mulut. Macam tu. Bagi 500, senyum sampai ke telinga. Tak boleh. Sifat macam tu. Pemberian orang, sikit ke banyak, tetap kena hargai. Kalau kita memandang rendah pemberian orang, kita beramal dengan ayat ni sebenarnya. Kita memandang rendah ayat ni. Nama Datuk Datin, sumbangan tahfiz RM10. Malu ke? Contohlah. Kita memandang rendah. Kita dah beramal dengan ayat ni sebenarnya. Sama sifat macam munafik. Yang kedua, kita ni sifat orang Melayu, sifat bagus orang Melayu, kita malu nak menjamu tetamu dengan makanan yang biasa-biasa ala kadar. Sifat kita, baguslah kan? Yang tak bagusnya apa dia? Kita nak jamu tetamu makanan hebat-hebat, sedap-sedap, mahal-mahal, sedangkan kita tak mampu. Sampai tak pasal pinjam duit orang. Esok nak ajak open house lah, kecil-kecil family. Tapi tak ada duit, pinjam duit orang lah, buat loan. Buat hutang dengan ahlum. Buat hutang dengan ahlum 1,000, semata-mata nak beli kambing seekor. Malu nak bagi apa kita ada. Orang Arab sifat dia, dia akan jamu tetamu dengan makanan terbaik yang ada di mampu kat rumah dia. Ada seorang jiran Arab saya, orang Yaman, dia ajak datang rumah dia. Kita bayar nasi Arab. Nasi Arab kambing. Orang Arab Yaman. Tengok roti cecah dengan minyak. Kita dah latih, aku ingatkan nasi Arab makan rumah dia. Rupanya roti cecah minyak. Makanlah dengan perasaan alhamdulillah dapat makanan. Tapi kita punya expectation tu lain. Apa yang saya nak beritahu kat sini?
mereka tak paksa diri mereka untuk bagi yang mahal-mahal di luar kemampuan mereka. Bagi mereka, mereka dah buat terbaik dah tu. Jadi kita yang menerima, kena jangan pandang rendah. Kita yang nak membagi pun, jangan pandang rendah terhadap apa kita bagi. Itu kita mampu. Okey, baik. Sifat pandang rendah pada orang Islam yang lain. Pandang rendah sudut harta, pandang rendah sudut kemampuan dia, pandang rendah sudut ilmu dia. Sifat tu bukan sifat orang munafik saja. Orang kafir pun sama juga. Mereka memandang rendah. Mereka memandang rendah orang Islam. Tengok surah Al-Baqarah. Tolong baca terjemahan dia Puan Hazar. Tolong baca boleh Puan Hazar? Surah Al-Baqarah nak cerita ni sifat orang kafir. Muka surat 33 ayat 212. Yaskharuna. Dalam ayat tu ada perkataan yaskharuna sama macam yaskharuna kita sekarang. Tolong baca Puan Hazar boleh? Muka surat 33 ayat 212. 21. Page 33 ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Okey, terima kasih Puan Hazar. Apa Allah kata bahawa orang kafir bukan munafik ya, orang kafir bukan munafik saja, orang kafir mereka akan senantiasa memandang rendah kepada orang Islam, orang beriman. Kita tak buat apa pun, kita sedekah ke tak sedekah ke, duduk saja tak cakap apa, tak buat apa pun, kita orang Islam yang amal agama, orang Islam tak amal agama, orang kafir akan senantiasa memandang rendah, menghina orang Islam. Sampai bila tu? Allah guna yaskharuna. Yaskharuna tu present tense, future tense. Maksudnya sampai bila-bila pun orang kafir, munafik akan memandang rendah orang Islam yang buat sesuatu ataupun tak buat sesuatu. Semua duk hina. Kita duduk bagi sedekah, dia hina. Kita tolong orang, dia hina. Kita tak buat apa, duduk saja pun dia hina. Jadi orang kafir akan hina orang Islam ni Allah dah sebut dalam Quran. Sampai bila? Sampai bila-bila. Cuma yang malangnya, yang malang sangat-sangat malang, orang Islam menghina orang Islam. Tu yang lagi malang. Orang kafir hina orang Islam, orang kafir dia tak kisah dosa pahala. Allah pun dah sebut dalam Quran, biar pergi depa orang kafir. Yang malangnya orang Islam hina orang Islam. Sedangkan Allah tak bagi. Tengok muka surat 516. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Tolong baca Puan Rohana Hashim boleh? Muka surat 516 ayat 11. Ayat bawah sekali. Ayat 11 ya Ustaz? Ya, surah Al-Hujurat. Wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana kemungkinan puak lelaki yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Janganlah pula sesuatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana kemungkinan puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Janganlah setengah... Terima kasih Puan. Ya, sama. Banyak lagi tapi cukuplah kat situ. Okey, baik. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata, lelaki jangan mencemuh mencela lelaki yang lain. Perempuan pun sama juga, jangan mencemuh mencela lelaki yang lain. Ada je benda nak kata. Dia tak kahwin lagi, dah tua. Wah, apa ni dah tua tak kahwin lagi. Orang lain umur 40 dah ada anak 5-6. Dia 40 tak kahwin lagi. Duk mengata. Dah kahwin. Wah, apa ni dia kahwin tak dapat anak lagi. Mengata juga. Dapat anak seorang. Seorang je anak. Allahu Akbar. Jadi nak ikut mulut orang ni sampai bila-bila tak berhenti mengata. Yang masalahnya mulut kita. Soalnya mulut kita. Kita tak boleh tutup mulut orang. Kita boleh jaga mulut kita. Sampai bila kita nak mengatakan orang, nak mencemuh orang kat sini, yaskhar tu memandang rendah, menghina. Kadang-kadang pandang rendah terhadap keluarga. Anak 2 je, anak 1 je, tak ada anak lagi, contoh. Ataupun dari sudut ilmu. Macam tu je ceramah dia. Awak ceramah macam tu je. Macam ceramah kat budak tadika je, contohlah. Memandang rendah dari sudut rupa, memandang rendah sudut ilmu, sudut harta. Bila kata ada sifat pandang rendah, kalau dalam hati boleh dimaafkan lagi. Tapi bila dah keluar kat mulut, perkataan pandang rendah tu dikira berdosa. Satu dikira berdosa, kena ingat,
sifat pandang rendah pada orang Islam adalah sifat munafik dan sifat orang kafir. Ingat, kita pandang rendah pada orang. Allah balas dalam ayat 79 kita sekarang. Sakhirallahu minhum. Allah Ta'ala juga akan hina mereka di dunia dan di akhirat. Walahum azabun alim, dan ke akhirat mereka akan dapat azab yang lagi pedih. Di ayat ni cerita pasal munafik. Tapi nak cerita juga pasal diri kita untuk ambil pengajaran. Jangan kita bersifat sedemikian. Nak cela orang, ingat ayat ni, ingat wailul likulli humazatil lumazah. Cela perbuatan orang, cela rupa orang, cela sifat-sifat orang, cela keluarga dia, itu bukanlah sifat yang terbaik. Itu bukanlah sifat yang baik. Itu bukanlah sifat yang baik, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, masuk muka surat 200. Muka surat 200. Istaghfir, mintalah ampun. Istaghfir, mintalah ampun. Okey, lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Ataupun la, tidak. La, tidak. Tastaghfir, engkau meminta ampun. Tastaghfir, engkau meminta ampun. Lahum, bagi mereka. Jika tastaghfir, engkau meminta ampun. Lahum, bagi mereka. Sab'ina, 70. Sab'ina, 70. Marratan, kali. Marratan, kali. Marrah tu kali. Fa maka lan, sekali-kali tidak akan. Lan, sekali-kali tidak akan. Yaghfira, mengampunkan. Yaghfira, mengampunkan. Okey. Allahu, oleh Allah. Allahu, oleh Allah. Lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Syafiq boleh terjemahkan, Tuan Haji Syafiq, ayat 80 muka surat 200 ni. Mintalah ampun bagi mereka ataupun tidak engkau meminta ampun bagi mereka jika bagi mereka, jika engkau meminta ampun, jika engkau bagi ampun, meminta ampun bagi mereka 70 kali, maka sekali-kali tidak akan mengampunkan oleh Allah bagi mereka. Okey, baik. Ayat ini diturunkan ketika mana berlaku kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Lalu anak dia datang. Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, nama anaknya Abdullah juga. Minta pada Nabi SAW pertama untuk solatkan jenazah ayah dia. Yang kedua, minta qamis, baju Nabi SAW, qamis baju Nabi untuk jadikan kain kapan ayah dia. Maka Nabi SAW tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Tapi kerana nak menjaga hati anaknya, yang sungguh-sungguh beriman dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW pergi juga mengerjakan solat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Nabi SAW berdiri juga kat kubur dia. Maka Allah turunkan ayat ni. Dengan ayat lepas ni sikit. Lepas ini sikit Allah Ta'ala kata jangan kamu berdiri kat kubur anak dia, bawah tu sikit. Allah turunkan ayat tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, jadi dalam solat jenazah, apa doa antara doa solat jenazah? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, kan? Tu antara doa solat jenazah. Maka Allah cakap kepada Nabi Muhammad, kau minta ampun ke, kau tak minta ampun ke bagi mereka. Bahkan kalau kau minta ampun 70 kali, Allah tetap tidak mengampunkan mereka. Okey, baik. Hadis yang saya cakap tadi tu, hadis tu disampaikan oleh Imam Muslim. Sahih Imam Muslim. Tetapi hadis tu dipertikaikan juga oleh ulama-ulama terkini. Walaupun hadis tu sahih, tetapi akal kita tak boleh nak terima. Nabi akan pergi solat jenazah orang munafik? Boleh ke Nabi pergi solat jenazah orang munafik? Sedangkan Nabi, Allah Ta'ala dah beritahu dah dalam surah Munafikun. Tengok muka surat 555. Muka surat 555, buku hutang 55. Puan Nur Zehan boleh tak baca Puan Nur Zehan?
Muka surat 555 ayat 6. Kejap ya Ustaz. Tak apa, ambil masa. Ayat berapa Ustaz? Ayat 6. Okey. Tidak ada faedahnya kepada mereka sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun. Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Okey, baik. Ustaz, saya nak tanya, kenapa digunakan angka 70 kali kalau apa-apa pun macam mengampun ke? Okey, boleh. Nanti saya terangkan tu point. Nanti saya terangkan. Okey. Saya memang nak terangkan pun. Okey, saya memang nak terangkan. Okey, baik. Jadi hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim tahu, sahih. Tetapi ulama-ulama terkini membincangkan. Kalau Allah dah sebut, ayat yang kita sedang bincang ni turun tahun 9 Hijrah. Ayat 80 sekarang turun tahun 9 Hijrah. Tahun yang sama kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, si munafik itu. Sedangkan ayat yang dibaca oleh Puan Nazihan dalam surah Munafikun tadi, ayat 6, muka surat 55 tadi itu, turun pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah. Jadi adakah Nabi SAW tak faham ayat 6 surah Munafikun? Maka ulama-ulama kata, hadis tu walaupun dia sahih, tetapi bila berlawanan dengan Al-Quran, kita kena ketepikan hadis tu, kita kena pilih kebenaran Al-Quran, ketepikan hadis tu. Jadi hadis tu sahih, kita biarkan hadis tu sahih dalam keadaan dia saja, tanpa kita mempercayainya 100% sebagaimana kita mempercayai Quran 100%. Sebab tak mungkin Allah dah turunkan ayat 6 pada Nabi, sama je ke minta ampun tak minta ampun, okey? Dan Nabi masih lagi nak solat jenazah orang yang munafik tersebut. Walhal sebelum kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau ada orang munafik mati, memang Nabi tak pergi pun. Sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul matilah orang munafik kan. Nabi tak pergi pun. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Nabi pergi solat jenazah, diri kat kubur dia, lepas tanam dia, siap bagi kamis Nabi lagi, baju Nabi lagi kat dia. Walaupun hadis tu sahih, tetapi dia tetap tidak boleh menandingi Al-Quran. Maka ulama-ulama cuba nak reconcile hadis tu dengan ayat Quran ni. Maka mereka berkata, Nabi SAW buat macam tu kerana keistimewaan Nabi nak jaga hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Walau bagaimanapun ramai yang tak setuju. Tak mungkin Nabi semata-mata nak jaga hati para sahabat, Nabi sanggup buat benda Allah Ta'ala larang. Tak mungkin. Semata-mata nak jaga hati, aku buat benda Allah Ta'ala larang. Tak mungkin. Jadi ulama telah membiarkan hadis tu dengan keadaannya tanpa menolaknya. Tak boleh tolak. Sebab hadis tu riwayat Imam Muslim sahih. Okey, baik. Itu perbincangan ayat ini dengan hadis tadi. Kita cukup sampai kat sinilah. Sebab kita tak nak kita tak nak memperdalamkan perbincangan kita. Kita hanya nak faham ayat ni. Dia Allah Ta'ala cakap bukan pada Nabi saja ayat ni, pada semua orang Islam yang lain. Bila ada dalam family kamu, anak kamu, ayah kamu, orang yang munafik, memang terbukti jelas dia tu munafik, kamu tak perlulah minta ampun pada mereka. Okey, baik, 70. Puan Nazihan tanya 70. Dalam bahasa Arab, 70, 100 dipanggil apa? Lit taksir, untuk menunjukkan banyak. Bilangan 70 tu bukan maksudnya 70. Bilangan 70 bukan maksudnya 70, tapi nak tunjuk banyak mana pun. Ada orang tanya saya, Ustaz, kat rumah Ustaz banyak tak pokok lada? Saya kata apa? Oh, belakang rumah saya beratus pokok lada. Saya cakap kat dia, belakang rumah saya beratus pokok lada. Jadi orang tu pun datang rumah saya, dia bilang. Ustaz, saya bilang pokok lada belakang rumah Ustaz ada 98 saja. Ustaz kata beratus pokok lada belakang rumah Ustaz, tapi saya bilang ada 98 saja. Ustaz dia kira menipu. Orang macam tu kok kepala dia. Fok sekali atas kepala dia. Saya sebut beratus, bukan maksud saya 100. Bilangan terlalu banyak. Untuk menunjukkan bilangan terlalu banyak, saya sebut perkataan beratus tu. Ada orang tanya saya, Ustaz pandai masak? Pandai buat mi goreng mamak? 5 minit.
Sikat 5 minit eh. Lepas tu hari yang lain orang yang pula tanya, Ustaz pandai tak mi goreng mamak? 4 minit eh. Kemudian datang orang lain pula tanya, Ustaz pandai tak buat mi goreng mamak? Dalam 5-6 minit selesai ya. Ustaz ni kejap 5 minit, kejap 4 minit, kejap 5-6 minit, mana satu? Saya sebut 5, 6, 4 minit tu. Saya tak masukkan bilangan 4, 5, 6 tu. Saya nak tunjukkan terlalu singkat masa saya ambil untuk masak mi goreng mamak tu. Jadi kita kata apa dia? Bilangan bukan maksud. Yang nak diberitahu terlalu banyak. Sama juga dalam ayat ni. Allah Ta'ala sebut 70 kali. Jadi kalau ikut ayat ni, 70 kali, Allah Ta'ala kata jangan minta ampun 70 kali, Allah tak maafkan. 71 kali boleh eh? Ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau minta ampun 70 kali pun Allah tak akan maafkan. Jadi, bolehlah kot kalau minta ampun 71 kali. Ya Allah, ampunkanlah dia 71 kali, Allah Ta'ala akan ampun. Tak. Allah sebut 70 je, Allah Ta'ala bukan masuk 70. Allah Ta'ala nak kata, banyak mana pun. Anak minta duit dengan ayah. Ayah nak duit, nak beli mainan. Kereta mainan macam jiran tu. Harga 400. Ayah nak duit ayah. Ayah tu memang tak ada duit. Ayah tu cakap apa pada anak dia? Ayah tak ada duit. Mu minta lah 100 kali pun ayah tak ada duit juga. Ayah takkan bagi juga. Mu minta lah. Ayah tu cakap pada anak dia. Mu minta lah 100 kali pun ayah takkan bagi juga. Beli mainan bazir 400. Baik beli benda lain 400 contohlah. Jadi anak tu tak cerdik. Ayah aku cakap minta 100 kali tak bagi juga. Mungkin minta 101 kali bagi kot. Jadi dia pun minta lagi dengan ayah dia. Sampai 101 kali. Kena lempang free je. Sebab tak cerdik. Ayah dia sebut 100 kali tu bukanlah masuk 100. Ayah dia nak cakap banyak mana pun awak minta saya tak akan bagi juga. Nombor bukan bilangan. Nak menunjukkan terlalu banyak. Sama macam ayat. Allah buat bumi 6 hari. Banyak ayat Quran kan? Allah buat bumi 6 hari. 6 masa 6 hari. Allah sebut 6 tu bukan nak tunjuk hari pertama, 2, 4, 5, 6 tak. Allah nak tunjuk terlalu singkat. Macam saya cakap saya buat mi goreng mamak tadi 3 minit, 4 minit, 5 minit. Bukanlah saya cakap kat tuan-tuan. Tuan-tuan tanya saya, Ustaz pandai buat mi goreng mamak? Boleh 5 minit je. Cuba buat. Nak cari barang saja 3 minit dah. Pandai habis minit lagi. Orang lelaki buat kerja. Okay? Lepas tu nak goreng-goreng mi tu adalah 10 minit. Contohlah 10 minit. 10 minit lama sangat lah. Tengok-tengok jadi 7 minit, 8 minit contoh. Cakap 5 minit tapi bila siap 8 minit. Jadi saya sebut 5 minit bukanlah maksud saya 5 tu. Saya nak beritahu maksud terlalu cepat. Itu maksud ayat tu. Sama juga kat sini 70. 70 bukan maksud Allah Ta'ala sebut 70. Nak menunjukkan terlalu banyak. Sama juga ulama kata dalam hadis-hadis Allah Ta'ala janjikan pahala 27, 25, 500 ribu. Kadang-kadang bilangan tu bukan maksud. Allah nak sebut terlalu banyak aku nak bagi Terlalu banyak aku nak bagi. Itu maksud ayat tu. Boleh Puan Nazihan? Puan Nazihan jelas ke? Boleh Ustaz, terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya. Zalika demikian itu. Teruskan pada ayat ni. Zalika demikian itu. Bi dengan sebab annahum bahawasanya mereka kafaru telah kufur. Kafaru telah kufur. Bi dengan Allah wa dan rasulihi rasulnya wa dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk al-qauma kaum al-fasikin yang fasik Puan Rohana terjemahkan. Puan Rohana boleh? Puan Rohana Hamzah boleh terjemahkan? Puan Rohana Hamzah. Sekejap Ustaz. Tak apa, boleh. Demikian itu bahawa dengan sebab bahawasanya mereka dengan sebab bahawasanya mereka tidak kufur dengan Allah. Telah kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang fasik. Okey, baik. Allah Ta'ala sebut, kenapa jangan minta ampun?
kenapa jangan minta ampun pada mereka? Mereka tu sembahyang belakang Nabi. Mereka tu pergi perang kadang-kadang bersama Nabi. Mereka tu buka puasa bersama Nabi. Mereka duduk ceramah Nabi. Allah Ta'ala kata, walaupun mereka kau nampak berpakaian Islam, walaupun mereka kau nampak zahirnya berperwatakan macam Islam, maka Allah Ta'ala kata, jangan minta ampun pada mereka sebab hakikatnya mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Mulut mereka kata mereka beriman, tapi hati mereka kufur pada Allah dan Rasul. Maka Allah kata orang macam ni, orang macam ni adalah orang fasik. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Jadi orang Islam yang ada sifat-sifat munafik, fasik dalam ayat ini maksudnya kafir. Fasik dalam ayat ini maksudnya kafir. Adapun orang Islam, kita lah hari ini beriman betul pada Allah, beriman betul pada Nabi. Kita bukan kafir, tapi kita boleh terdedah kepada sifat fasik. Siapa dia fasik? Orang Islam yang dalam diri dia ada banyak sifat-sifat munafik. Orang Islam yang dalam dirinya ada banyak sifat-sifat munafik, tapi dia tak fikir pun untuk buang sifat tu. Dia tak fikir pun untuk jauhkan diri daripada sifat tersebut. Boleh? Okey, baik, seterusnya. Seterusnya ayat 81. Fariha telah gembira. Fariha telah gembira. Okey. Al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan. Al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan. Perkataan mukhallafun tu berasal perkataan khalfun. Khalfun tu belakang. Okey, ditinggalkan. Okey. Di. Terjemah di. Maq'adihim, tempat tinggal mereka. Maq'adihim, tempat tinggal mereka. Qa'ada tu duduk, maq'adihim tempat duduk. Maksudnya tempat tinggal mereka. Khilafah di belakang. Khilafah di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karihu, mereka benci. Karihu, mereka benci, mereka tak suka, dua-dua boleh lah. Karihu, mereka benci. Daripada perkataan karihu lah keluar perkataan makruh. An untuk yujahidu, berjihad. Yujahidu, berjihad. Dengan amwalihim, harta benda mereka. Amwalihim, harta benda mereka. Dan anfusihim, diri-diri mereka. Anfusihim, diri-diri mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Okey. Dan qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. La, janganlah. La, janganlah. Tanfiru, kamu keluar berperang. La, janganlah. Tanfiru, kamu keluar berperang. Okey. Fi, pada. Fi pada ataupun dalam. Al-harri, kepanasan. Dalam mereka tulis musim panas. Dalam musim panas. Al-harri, kepanasan ataupun musim panas. Al-harri tu kita terjemah panas terik. Kita terjemah al-harri tu panas terik. Boleh? Musim panas pun boleh. Tapi kita terjemah al-harri panas terik. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Naru jahannam, api neraka jahannam. Naru jahannam, api neraka jahannam. Okey. Asyaddu, lebih dahsyat. Asyaddu, lebih dahsyat. Harran, asyaddu, lebih dahsyat. Harran, kepanasannya. Harran, kepanasannya. Lau, jikalau. Lau, jikalau. Okey. Kanu, mereka itu. Kanu, mereka itu. Yafqahuna, memahami. Yafqahuna, memahami. Terjemahkan ayat ini Puan Masyitah. Terjemahkan boleh tak Puan Masyitah ayat ni? Telah gembira orang-orang yang ditinggalkan di tempat tinggal mereka di belakang Rasulullah, dan mereka benci untuk berjihad dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu keluar berperang pada panas terik. Katakanlah api neraka Jahannam lebih dahsyat
kepanasannya jikalau mereka itu memahami. Okey, baik. Allah sebut sifat munafik dalam ayat ni. Sebelum pergi perang, mereka bagi alasan, sebelum pergi perang Tabuk, bagi alasan kat Nabi tak boleh pergi sebab tu, sebab ni, alasan tu, alasan ni. Konon-kononnya mereka gila betul-betul nak pergilah. Tapi terhalang oleh sesuatu tak boleh pergi. Allah sebut hakikatnya mereka tu masa kamu keluar pergi perang, mereka gembira. Ye, tak boleh pergi, alhamdulillah. Macam anak kita malah pergi sekolah. Macam anak kita malah pergi sekolah. Okey? Anak kita pergi sekolah naik bas. Anak kita pergi sekolah naik bas. Kita pergi kerja dah. Dia pun pergi tempat tunggu bas. Tengok-tengok bas tak datang. Bas tak datang sebab driver bas masuk hospital. Contohlah. Maka anak kita pun call. Ayah, ini tak pergi sekolah lah. Driver bas tak boleh datang. Driver bas masuk hospital. Kena serangan jantung. Dia buat muka sedih call ayah dia. Letak telefon. Hooray, Yahoo, tak pergi sekolah hari ni. Semoga driver bas tak sembuh sampai bila-bila. Tak pergi sekolah lagi sampai bila-bila. Contoh lah. Contoh. Dia memang malah pergi sekolah dah. Dia memang malas pergi sekolah dah. Tiba-tiba dapat berita driver bas yang ambil dia pergi sekolah tu masuk hospital serangan jantung. Oh, dia punya gembira. Dia kata semoga tak sembuh sampai bila-bila lah orang tua tu supaya aku tak lagi sekolah hari-hari. Contoh. Okey, patutnya orang yang sungguh-sungguh nak belajar tak lagi sekolah. Sedih kan? Sedih ni. Banyak ilmu terlepas kat sekolah ni. Sedih kan? Tapi kaki malas pergi sekolah. Bagusnya dia tak datang. Dia sakit hari ni. Tak pergi sekolah aku. Samalah juga orang munafik. Orang betul-betul beriman tak dapat pergi perang. Nangis. Dia nak pergi, Nabi tak pergi-pergi. Sebab dia buta salah satu sebabnya, contoh. Dia nak pergi tapi dia sakit, tenat. Nabi tak pergi-pergi. Dia menangis. Tengok muka surat sebelah 201. Nak cerita ni, orang sungguh-sungguh ni. Tolong baca terjemah dia, Puan Wan Nur Aini boleh? Ayat 90, 91, 92. Nak cerita orang sedih ni. Kita masuk. Ya? Muka surat berapa? 201, muka surat sebelah. Ayat 91 dengan 92. 91, 92. Ya, ya. Sekejap. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk membawa kamu. Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Okey. Terima kasih Puan Wan Nur Aini ya. Sama-sama. Ya, salam kat cucu. Meriah dengarnya. Okey, baik. Ustaz, meriah Ustaz. Okey, tak apa, tak ada masalah, Okey, baik. Tengok ayat 2 muka surat 201 Ayat 92 yang dibaca oleh Puan Wan Nur Aini tadi. Mereka tak ada kenderaan nak pergi. Nabi pun tak boleh bagi kenderaan pada mereka. Mata mereka menangis keluar air mata. Tak boleh pergi menangis. Orang munafik depan Nabi muka sedih tak boleh pergi. Tapi bila Nabi dah pergi, hooray, Yahoo aku tak payah pergi. Selamat tak payah pergi. Boleh duduk kat rumah relax-relax. Orang betul-betul ikhlas kerana Allah, betul-betul beriman kerana Allah. Mereka tak dapat join Nabi pergi perang, nangis. Sedih sangat. Orang yang dapat pahala banyak aku tak dapat. Jadi kita hari ni, kalau kita terhalang daripada buat satu kebaikan, kita gembira, sifat munafik ada dalam diri kita. Contoh sama sekarang solat Jumaat. Ada orang tak boleh solat Jumaat, sedih sangat. Macam mana? Tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Kita dah 2 minggu tak pergi solat Jumaat. Kita dah 3 minggu tak pergi solat Jumaat. Kita berdosa munafik ke? Tanya saya soalan macam tu. Kita nak gelak ada juga. Tapi nak macam mana? Dia orang yang rasa tak solat Jumaat tu macam terkeluar pada Islam lah. Dia punya rasa macam tu. Tanya saya, call. Macam mana Ustaz? Saya ni dah 3 kali tak solat Jumaat. Nak pergi semayang tak boleh. Macam mana? Tanya. Kalau orang yang tak lagi solat Jumaat zaman sekarang ni, oh bagus. PKP tak lagi solat Jumaat, tak payah pergi. Bagus juga PKP ni ya. Bagus juga kerajaan tutup masjid ni. Tak payah aku susah-susah pergi solat Jumaat. Gembira macam tu dalam hati kita sekarang. Lelaki lah ni.
Lelaki zaman sekarang PKP tak lagi solat Jumaat ni, dia gembira sebab tak payah pergi. Oh bagus juga. Kalau kerajaan Selangor tutup masjid sampai setahun, bagus juga. Biarlah sampai bulan 3, 4, 5 tahun depan tak apa. Tak pergi solat Jumaat, boleh tidur tengah hari macam hari lain. Kalau macam tu perasaan kita ini, orang tanya solat Jumaat, kita tak terpilih pergi solat Jumaat, masjid pilih orang tertentu saja, contoh kita tak terpilih, kita gembira. Oh bagus tak pilih aku. Tak payah pergi. Macam tu sifat kita. Na'udzubillah. Baca ayat ni. Kalau kita terhalang daripada buat kebaikan, kita gembira, ni sifat dia. Ni ayat dia. Orang munafik, dia tak dapat pergi, dia ditinggalkan oleh Rasulullah kerana alasan kelentong dia, Nabi tak bawa dia, dia gembira. Kita pun hari ni, kalau terhalang buat kebaikan, kita gembira. Na'udzubillah min zalik. Ini sifat orang munafik. Sepatutnya, bila kita terhalang daripada buat kebaikan, kita sedih. Covid ni sedih bukan sebab orang mati saja. Kita sedih Covid ni sebab tak boleh nak solat Jumaat macam biasa. Tak boleh pergi kuliah macam biasa. Okay, tak boleh ziarah saudara mara macam biasa. Tak boleh nak buat kelas-kelas pengajian macam biasa. Tak boleh nak pergi macam-macam kebaikan. Tak boleh solat Jumaat tu. Tak boleh solat Jumaat macam biasa. Sedih. Ini bagus Covid ni. Okay. Tak payah pergi solat Jumaat, tak payah pergi solat Jumaat. Bagus Kalau boleh biar lama lagi. Covid ni contoh. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini sifat orang munafik. Ini sifat orang munafik. Dia tak dapat buat kebaikan, tak terpilih buat kebaikan, dia gembira sangat. Dia gembira sangat. Okey, baik. Kemudian Allah Taala kata apa lagi? Mereka bukan sekadar gembira tak buat kebaikan, mereka hasut orang. Allah kata mereka bukan sekadar gembira, bahkan mereka sangat-sangat tak suka untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Kalau yang pergi juga bersama Nabi, ada juga munafik join Nabi kat Tabuk ni. Tak boleh nak cari alasan dah. Nak pusing kat sana tak boleh, nak pusing kat sana tak boleh lah, terpaksa pergi jugalah. Yang lain tu, memang mereka tak suka untuk berjuang jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, mereka cakap pada kawan-kawan mereka, tak payah pergilah musim panas Panas-panas berjalan, silap-silap mati tengah jalan dia. Tak sampai kat Tabuk lagi dah mati. Tak payah pergilah. Jangan pergi musim panas. Tak payah buatlah kebaikan musim panas. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Cakap pada mereka tu, Muhammad, balik nanti, cakap pada mereka, ayat ini turun masa Nabi perjalanan pulang pada Tabuk. Allah Ta'ala cakap, Muhammad cakap pada mereka, api neraka lagi panas kalau mereka faham. Panas kat dunia pun sangat. Panas kat dunia pun sangat. Panas teruk kat dunia boleh ambil kain tudung kepala. Panas teruk kat dunia ni boleh pakai payung atas kepala. Panas mana kat dunia boleh buka baju, boleh duduk depan kipas, duduk bawah pokok sekejap. Tapi api neraka punya panas jauh lagi teruk. Jauh lagi teruk kalau mereka faham. Jadi sahabat-sahabat tak rasa panas ke jalan kaki ke Tabuk ni? Sahabat-sahabat manusia biasa juga panas juga. Sahabat-sahabat jalan kaki panas juga. Tapi mereka faham. Panas kat dunia apa sangat bandingkan dengan panas api neraka. Sanggup mereka berpanas kat dunia asalkan terselamat daripada panas api neraka kat akhirat. Masa saya belajar dulu. Kelas 50 orang. Kelas 50 orang tu kecil je. Okey? 50 orang tu kecil. Duduk atas lantai, ada meja saja, tak ada kursi, duduk atas lantai meja saja. Kalau saya bersila, orang sebelah saya tak boleh bersila. Dia kena angkat lutut sebelah. Kalau dia bersila, saya tak boleh bersila, tak muat, sempit dalam kelas. Dalam kelas macam tu, kipas satu atas kepala. Kipas satu atas kepala. Bayangkan. Kena kita ada elektrik, kita berdoa supaya ustaz tu tak mari. Ustaz tu masuk juga. Ustaz tu masuk juga mengajar. Kita ni tak senang duduk lah. Panas, berpeluh. Peluh habis satu badan ni macam baru lepas berlari. Punya peluh kat jubah tu. Okey, maka ada pelajar kata, Ustaz, kita berhenti dulu boleh? Tak tahan panas. Ustaz tu baca ayat ni. Bukan kamu seorang panas, dia yang mengajar depan tu panas juga. Api neraka lagi panas, dia kata. Api neraka lagi panas, kamu sebab tak ada kipas, tak ada elektrik, dah berhenti mengaji, dia kata. Tu gasarlah Ustaz tu sebenarnya. Tapi apa dia nak cerita kat sini? Kita hari ni sebab panas sikit dah tinggalkan agama. Sebab ada alasan panas tak nak pergi masjid. Sebab alasan panas aircon tak ada kat surau, aircon tak ada tak nak pergi semayang. Allah Ta'ala kata, itu semua alasan orang manja tu. Api neraka lagi panas. Jadi Allah Ta'ala suruh cakap dekat munafik-munafik. Munafik ni sebenarnya bagi alasan. Walhal kalau Tabuk ni musim sejuk pun tak nak pergi juga. Mereka tak bagi alasan je panas tu. Tak apalah, aku layan alasan kamu tu, api neraka lah jauh lagi panas. Jadi kita ini yang tak nak semayang, tak nak pergi semayang, tak nak pergi mengaji, tak nak macam-macam, tak nak alasan panas. Ada aircon. Okey. Tafiz tu ada kipas saja, kongsi beramai panas dan sebagainya. Maka ingat ayat ni.
api neraka lagi panas. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Inna narakum hazihi", api kamu yang kamu guna siang malam pagi petang ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, adalah 1/70 daripada api neraka jahannam. Tahap kepanasan api kamu ni adalah 1/70. Maksudnya apa dia? Api neraka jahannam 70 kali lagi panas pada ni. Kemudian waduribat fil bahri marrataini. Api kamu tu yang Allah Taala bagi pada kamu ni, bukan Allah Taala ambil pada api neraka jahannam 1/70 tu bagi kamu, tak. Api kamu yang kamu pakai sekarang ni, Allah Taala dah celup dalam laut 2 kali dulu. Allah Taala celup dalam laut 2 kali dulu baru bagi kat kamu. Laula zalika ma ja'alallahu fiha manfa'atan li ahadin. Kalau Allah Taala macam tu, Allah Taala terus ambil api neraka 1/70 tahap kepanasan, Allah Taala terus buka muka bumi, habis hancur langit bumi. Allah Taala celup dulu dalam 2 kali celup kat laut, kat sungai-sungai, kat laut. Allah Taala celup dulu dalam sungai, dalam syurga, laut dan syurga, baru Allah Taala bagi pada kita. Sebab tu boleh guna manfaat pada kita hari ni. Tu tahap kepanasan. Tapi kat dunia kita tak boleh nak tahan. Bagaimana kita mampu nak tahan kepanasan akhirat? Jadi, dalam agama, kena bersedia menghadapi susah payah. Jangan cari susah. Jangan cari susah. Aku sengaja nak sembahyang kat masjid yang tak ada aircon. Mana masjid tak ada aircon? Masjid tak ada aircon, tak lagi pakai mana saja ke? Tak. Kita solat masjid kita macam biasa. Tiba-tiba datang kesusahan. Aircon rosak, kipas rosak. Teruskan amal ibadat. Ingat, api neraka lagi panas pada kepanasan dunia ni. Panas kat dunia kita boleh cari alternatif lain untuk hilangkan panas, mandi ke, berendam dalam bilik air ke, contoh tak ada elektrik rumah kita kan. Panas betul kan? Rumah-rumah yang tak ada elektrik panas, boleh macam alternatif lain ada. Kat akhirat bila dah kena masuk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, tidak ada langsung sebarang kebarangkalian untuk kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dalam hadis lain Nabi kata Allah Taala panaskan api neraka selama 1000 tahun sampai merah. Allah Taala panaskan lagi 1000 tahun sampai putih. Api tu merah sangat sampai jadi putih. Allah Taala panaskan lagi 1000 tahun sampai jadi hitam. Boleh? Seterusnya, Allah kata kalau mereka faham. Kalau tak faham, tak sangguplah. Seterusnya, faham maka, habis satu ayat lagi. Lihat haku, biarlah mereka ketawa. Lihat haku, biarlah mereka ketawa. Qalilan sedikit. Qalilan sedikit. Wah dan liyabku, hendaklah mereka menangis. Liyabku, hendaklah mereka menangis. Kasiran, sebanyak-banyaknya. Kasiran, sebanyak-banyaknya. Jazaan, sebagai balasan. Jazaan sebagai balasan bi dengan sebab. Apa yang kanu mereka selalu yaksibun kerjakan. Yaksibun kerjakan. Okay, ayatlah kita ini. Terjemahkan Dr. Rahaya. Datin Dr. Rahaya terjemahkan. Maka biarlah mereka ketawa sedikit dan hendaklah mereka menangis sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Maaf Ustaz tak dapat yang belakang tu. Sebagai balasan. Sebagai balasan. Dengan sebab apa yang mereka selalu kerjakan. Maaf Ustaz. Tak apa. Jadi Allah Taala cakap pada Nabi, suruh cakap pada mereka, wahai Muhammad, cakap pada munafik yang seronok tak pergi tu. Seronok tak dapat pergi perang. Seronok tak? Seronok kakak tak pergi perang, seronoknya gembiranya. Allah Taala kata biarlah mereka ketawa sedikit. Maksud sedikit tu kat dunia ni. Biarlah mereka ketawa sekejap sedikit kat dunia ni. Mereka ketawa hari-hari sampai mati pun tak apa. Biar. Biar mereka ketawakan kamu yang pergi ngadap panas. Ketawakan kamu yang pergi balik saja. Ketawakan kamu yang pergi tak bawa balik apa-apa. Biar mereka ketawa pada kamu. Biar mereka gelak banyak-banyak kepada kamu kat dunia ni. Ingatlah ketawa mereka tu sedikit saja. Tapi kat akhirat, kita tengok balik mereka akan menangis sebanyak-banyaknya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis daripada Imam Muslim, Nabi kata dalam, jadi apa pengajaran ni? Kita yang banyak ketawa, kena ingat, kita kena takut nanti kita dah tak boleh ketawa kat akhirat. Kat dunia ketawa banyak sangat, berseronok banyak sangat. Walaupun seronok dibenarkan, ketawa dibenarkan. Tapi kalau terlalu banyak ketawa sampai tak ada masa ingat akhirat, sampai tak ada masa fikir risau akhirat, takut-takut kita jadi orang menangis kat akhirat. Kat dunia biar menangis banyak. Menangis terhadap dosa-dosa. Okey, menangis terhadap maksiat kita. Menangis sebab tak dapat istiqamah tahajud macam orang lain. Menangis sebab tak boleh bagi masa khatam Quran sebulan sekali macam orang lain.
Menangis sebab tak mampu nak bagi duduk kelas agama macam orang lain. Nangis. Tak mampu nak buat tu, nangis kat dunia ni. Agar kat akhirat kita ketawa. Dalam sebuah hadis Nabi kata, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lau kuntum ta'lamuna ma a'lamu." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Nabi cakap kat sahabat-sahabat. Masa tu Nabi tengok sahabat sedang bergelak ketawa. Tak ada masalah lah, tak haram pun. Gelak ketawa tak haram pun. Okey, tak berdosa pun gelak ketawa. Sembang, jangan syarat. Sembang tu bukan benda yang haram. Okey, sembang benda-benda, cerita pasal kucing, gelak kat kucing tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Okey, yang salahnya cerita pasal orang, buruk kat orang tu yang berdosa. Nabi kata kat sahabat tu, "Lau kuntum ta'lamuna ma a'lamu." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, Nabi kata, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan menangis sebanyak-banyaknya. Oleh kerana kita tak nampak lagi akhirat depan mata kita, kita tak pernah menangis, kita jarang menangis. Menangis sebab lain lah, kucing mati, okey, menangis sebab kucing mati, duit hilang, kereta hilang, tu je lah menangis. Menangis kat sini menangis sebab agama. Bukan nangis sebab kucing mati, girlfriend lari, okey, bini tak bagi kahwin seorang lagi, menangis, tu menangis tak ada faedah. Ini menangis sebab agama ni. Menangis sebab tak dapat jadi baik. Menangis sebab tak dapat tahajud lama dah. Menangis sebab tak khatam Quran lama dah. Menangis sebab dah 10 minggu tak pergi solat Jumaat bulan PKP ni. Menangis tu Allah Ta'ala suka tu. Menangis tu yang Allah Ta'ala suka tu. Gelak boleh gelak. Jangan syarat bukan benda haram. Gelak orang kafir ni gelak haram. Sebab mereka suka ketawa, tak terpilih pergi perang. Gelak ni gelak haram. Kita kalau nak gelak urusan biasa-biasa, gelak tengok telatah anak-anak, gelak tengok cerita kartun lawak, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai gelak banyak sangat sehingga menyebabkan kita menangis ke akhirat. Sifat orang mukmin menangis banyak di dunia agar dapat ketawa banyak di akhirat. Sifat selain orang mukmin, ketawa banyak di dunia, Allah biarkan sebab Allah nak biar mereka menangis banyak di akhirat. Okey, baik, berhenti sini dulu ya. Kita berhenti awal sikit boleh? Minta maaf banyak salah silap, kalau ada kita sambung minggu depan insya-Allah. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Kita berhenti awal sikit hari ini sebab saya ada urusan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Hayati. Terima kasih host kita. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.